kitab Istitabah Al-Mu'anidin wal Murtaddin, yang ini meminta orang-orang yang berdegil dan orang-orang yang murtad, dan kitab tentang memerangi mereka, dan dosa orang yang melakukan syirik, dan hukumannya di dalam dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman, betul-betul kezaliman yang besar. Walakin wala in asyrakta, sebenarnya la in asyrakta, wow tu kita kena takdirlah. Wa qala ta'ala la in asyrakta, bukan wow tu ayat Quran. La in asyrakta, sekiranya engkau ini sekalipun melakukan syirik, la yahbatanna amaluka, nescaya amalanmu pasti akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau menjadi ataupun termasuk di antara orang-orang yang rugi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, apabila turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, orang-orang yang telah beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka ayat itu, firman Allah itu menyukarkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat berasa beratlah dengan ayat itu. Mereka pun berkata, siapakah di antara kita yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan itu maksudnya. Tidakkah kamu dengar kata-kata Luqman, yakni yang disebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang besar. Maknanya orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, bukan dengan kezaliman biasa ni, tidak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Bakrah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, di antara akbarul kabair, dosa yang paling besar, ialah melakukan syirik, mensyirikkan Allah, yang dengan sesuatu yang lain. Wa uququl walidain, dan menderhakai kedua ibu bapa, dan bersaksi dusta. Wa syahadatu zur, 3 kali Nabi SAW mengatakan begitu. Ataupun baginda mengatakan qauluz zur, ucapan dusta. Fama zala yukarriruha, terus Nabi SAW mengulang-ulanginya, sehingga kami berkata, laitahu sakata, alangkah baiknya kalau baginda diam. Ataupun hatta qulna, sehingga kami berkata, aduhai kalaulah baginda diam, berhenti daripada mengatakan begitu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, ada seorang Arabi datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, mal kabair, apakah dosa-dosa besar itu? Baginda menjawab, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain lah. Qala, orang itu bertanya, thumma madza? Qala thumma uququl walidain. Nabi SAW menjawab, lepas tu derhaka kepada dua ibu bapa. Qala thumma madza? Qala thumma al-yaminul ghamus, iaitu sumpah yang dusta. Qultu, saya bertanya, kata perawi ini, apakah yamin ghamus itu? Ini sumpah yang menenggelamkan, yang melemaskan itu. Gapah asal maknanya ghamus itu, mana melemaskan ataupun menenggelamkan. Nabi SAW berkata, yaitu sumpah yang mana dengannya seseorang mengambil harta seseorang Islam, padahal dalam bersumpah itu dia dusta. Yang ini sumpah dusta lah, dia bersumpah secara dusta. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, adakah kita akan dikira salah terhadap kita kerana amalan-amalan yang telah kita lakukan semasa jahiliyah? Nabi SAW menjawab, sesiapa yang melakukan kebaikan semasa Islam, tidaklah
akan dikira salah terhadap dia kerana amalan yang telah dilakukan olehnya semasa jahiliah. Yani dia tidak akan dikira sebagai bersalah kerana amalan-amalan yang dilakukannya semasa jahiliah. Dan orang yang melakukan perkara yang tidak baik dalam Islam akan dikira dengan yang awal dan yang akhir untuk dia. Yang ini segala-galanya dikira lah. Segala-galanya dikira. Ini bab hukum murtad dan murtaddah. Ibnu Umar, Zuhri dan Ibrahim An-Nakhai berkata, perempuan yang murtad dihukum bunuh. Dan ini bab meminta mereka bertaubat, menyuruh mereka supaya bertaubat. Wa qala Allah berfirman, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah kafir setelah mereka beriman. Hingga kepada firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang sesat. Dan firman-Nya, kalau kamu ikuti segolongan daripada orang-orang yang diberikan kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Wa qala, dan Allah berfirman, innal ladzina amanu thumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah kekufuran mereka, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidaklah Allah akan mengampunkan mereka dan menunjukkan kepada mereka jalan yang betul. Wa qala, dan Allah berfirman, sesiapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agamanya, maka Allah akan membawakan satu kumpulan orang yang mana dia sayang kepada mereka dan mereka sayang kepadanya, yakni kepada Allah. Wa qala, dan Allah berfirman, tetapi orang yang dengan senang hati, dengan rela hati menyatakan kekufuran itu, maka mereka dimurkai Allah dan akan mendapat azab yang besar. Ini kerana mereka telah memilih kehidupan dunia daripada akhirat. La jarama, yaqul, beliau berkata, yakni Abu Ubaidah berkata, la jarama maknanya haqqan, sudah pasti, annahum fil akhirah, bahawa mereka dalam akhirat, hingga kepada firman-Nya, thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang telah berhijrah selepas mereka difitnah kemudian berjuang, mereka bersabar, sesungguhnya Tuhanmu selepas itu Maha Pengampun lagi pengasih, penyayang. Wa qala wa la yazaluna yuqatilunakum, mereka akan terus memerangi kamu sehingga mengembalikan kamu, sehingga memalingkan kamu daripada agama kamu. In istata'u, kalau mereka dapat. Dan sesiapa yang dan sesiapa yang murtad daripada agamanya, yakni meninggalkan agamanya dan dia mati dalam keadaan dia itu kafir, maka amalan-amalan mereka terhapus di dunia dan di akhirat. Mereka akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Diriwayatkan dari Ikrimah, beliau berkata, dibawakan kepada Ali orang-orang zindik, beliau pun membakar mereka. Perkara itu, cerita itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka beliau, yakni Ibnu Abbas berkata, kalaulah aku, tentu aku tidak membakar mereka, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dengan katanya, la tu'adzibu bi'adzabillah, jangan kamu menyiksa orang dengan siksaan Allah. Tetapi sebaliknya aku pasti membunuh mereka, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Diriwayatkan dari Abi Musa, beliau berkata, aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-samaku ada 2 orang daripada Asy'ariyin. Ini kabilah dia lah. Seorang di sebelah kanan saya, seorang lagi di sebelah kiri saya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang berus gigi. Kedua-dua mereka bertanya, yakni meminta. Kedua-dua mereka meminta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, wahai Aba Musa, ataupun baginda bersabda, wahai Abdullah bin Qais. Qala, perawi berkata, yakni Abu Musa, saya kata, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, mereka berdua ni tidak cerita pun kepada saya apa yang tersimpan di dalam hati mereka yang di sebelum hari ni, apa hajat dia tak ayat pun. Wa ma sya'artu annahuma yatlubanil amal, aku pun tidak tahu yang mereka berdua ni nak minta kerja, ataupun jawatan. Pakaianni anzuru, semacam aku masih nampak lagi kepada berus gigi Nabi SAW di bawah bibirnya terjungkil naik. Terjungkil naik. Faqala, Nabi SAW kata, lan, sekali-kali tidak, ataupun la nasta'milu, lan ataupun la, maknanya kami tidak akan melantik untuk apa-apa urusan kami orang yang mahukan jawatan itu. Tak. Nabi kata begitu, tak. Kami tak akan lantik orang yang nak jawatan, orang yang minta kerja tu. Tapi engkau pergilah wahai Aba Musa. Ataupun Nabi SAW berkata, Abdullah bin Qais nama dia lah, pergilah ke Yaman. Kemudian Nabi SAW menghantarkan selepasnya Mu'adz bin Jabal, mengiringinya Mu'adz bin Jabal. Ini atba'ahu Mu'adz bin Jabal kalau kita baca gitu. Tapi kalau thumma taba'ahu Mu'adz bin Jabal, kemudian beliau, yakni Abu Musa, diikuti oleh Mu'adz bin Jabal pula. Lepas Abu Musa pergi dulu, lepas tu Mu'adz bin Jabal pergi. Bila Mu'adz sampai kepada Abu Musa pun meletakkan bantal untuk dia. Qala inzil, Abu Musa kata tu lah. Wa idza rajulun, pada ketika itu ada seorang yang sedang terikat. Qala ma hadha, Mu'adz kata, apa ni? Mana ni? Qala, Abu Musa berkata, dia ni Yahudi, dia memeluk agama Islam, lepas tu jadi Yahudi pula. Qala, Abu Musa kata, duduklah. Dia kata, Mu'adz kata, saya tak mahu duduk selagi tak dibunuh orang ni. Qada'ullah wa rasulih, ini adalah keputusan Allah dan Rasulnya. 3 kali dia kata. Maka diperintahkanlah supaya dibunuh orang itu, dan dibunuhlah orang itu. Kemudian mereka berdua berbincang-bincang tentang qiyamul lail. Salah seorang daripada mereka berdua berkata, adapun saya bangun malam dan tidur juga, dan saya berharap pada tidur saya itu apa yang saya harap pada berdiri saya melakukan amalan, yakni bersembahyang. Yang ni saya harap boleh pahala pada tidur tu serupa dengan boleh pahala pada sembahyang. Itulah bab qatl man aba qabul al faraid. Ini bab membunuh orang yang enggan menerima ketentuan agama, dan apa yang dikatakan, apa yang dikaitkan dengan riddah. Wa ma nusibu ila riddah, dan apa-apa yang dikaitkan dengan riddah, dengan murtad, yang dijadi murtad. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bahwa Abu Hurairah berkata, bila Nabi SAW wafat, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, dan Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, menjadi kafirlah orang-orang Arab yang telah jadi kafir. Hak mana jadi kafir itu jadi kafirlah. Umar pun berkata, wahai Abu Bakar, lagu mana engkau nak bunuh, nak perangi orang-orang yang mana Nabi SAW telah pun bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Sesiapa yang sudah kata la ilaha illallah, berarti dia telah memelihara daripadaku harta bendanya, nyawanya dan nyawanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan ataupun kerana haknya, yakni hak Islam, kerana tuntutan Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan kedudukan mereka yang sebenarnya terserah kepada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tetap akan memerangi orang yang membeza-bezakan
di antara sembahyang dan zakat. Kerana zakat itu adalah hak harta demi Allah. Kalau mereka tidak mahu memberi kepada anak unta yang pernah ataupun selalu mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, nescaya aku akan perangi mereka kerana tidak mahu memberikannya. Umar berkata, demi Allah, ma huwa, nampaknya tidak ada yang lain kecuali demi Allah, aku nampak tidak ada yang lain selain daripada Allah telah membuka dada Abu Bakar. Yang ini telah memuaskan hatinya, yakni untuk memerangi orang-orang tadi, untuk berperang ataupun untuk memerangi golongan tadi. Fa'araftu annahu al-haq. Selepas itu aku pun sedar bahawa keputusan dia, pendapat dia itulah yang betul. Ini bab kalau orang zimmi dan selainnya menyebut secara sindiran ataupun secara tidak jelas tentang memburuk-burukkan, berhubung dengan memburuk-burukkan ataupun memaki Nabi SAW, dan dia tidak menerangkan, menjelaskan, hanya secara sindir saja, seperti katanya assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi asal maknanya assalamualaikum itu mana? Mampus engkau. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ada seorang Yahudi lalu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wa alaika. Engkau juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu tahu ke apa yang dia kata? Dia kata assalamualaikum. Sahabat-sahabat pun kata wahai Rasulullah. Mereka kata, yang ni sahabatlah kata wahai Rasulullah, ala naqtulu, tak boleh kalau kita bunuh dia? Nabi SAW kata tak boleh. Kalau dia memberi salam, kalau ahli kitab memberi salam kepada kamu, maka kamu jawab waalaikum. Kamu jawab waalaikum, gitu saja. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, satu kumpulan orang-orang Yahudi telah minta izin untuk bertemu dengan Nabi SAW. Mereka pun kata assalamualaikum. Faqultu, aku pun kata, yang dikata Aisyah, bahkan kamulah yang mampus dan yang terkutuk. Maka Nabi SAW kata, wahai Aisyah, innallaha rafiq, sesungguhnya Allah SWT itu maha lembut, berhalus. Yuhibbur rifq, dia suka kepada sikap lembut, berhalus dalam semua perkara. Qultu, saya pun berkata, kata Aisyah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan tadi? Nabi SAW pun menjawab, kan aku sudah kata waalaikum. Satu lagi riwayat daripada Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi bila memberi salam kepada kamu, sebenarnya mereka kata assalamualaikum, maka hendaklah kamu jawab alaik, alaika ataupun alaikum, gitulah. Bab diriwayatkan daripada Syaqiq, beliau berkata Abdullah bin Mas'ud, semacam aku nampak lagi Nabi SAW ketika menceritakan tentang salah seorang Nabi yang dipukul oleh kaumnya sehingga mereka sehingga mengeluarkan darahnya, dan Nabi itu pula menyapu darah itu dari wajahnya sambil dia berkata, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Oh Tuhanku, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini kita masuk bab baru pula. Sebenarnya bab lebih kurang ni ada dah sebelum pada ni kan. Sebelum kitabud diyat dulu, pada muka surat ni, pada muka surat, kalau kitab ni lah 1005, pada muka surat 1005, Kitabul Muharibin min ahli al-kufri war riddah. Situ ada dah masuk. Dan
pada bab itu Imam Bukhari telah mengisyaratkan kepada orang-orang yang murtad ini bukan murtad sahaja, orang kafir, yang ini kafir harbi, muharibin itu. Mana maksud isyarat kepada kafir harbi, ataupun orang murtad yang bukan sekadar murtad saja, dia ada sifat muharabah tu. Ini memerangi orang-orang Islam. Dan Imam Bukhari buat mari dah ayat, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan, dan seterusnya. Dulu kita sudah baca dah sana. Ni pula cerita apabila orang tu murtad, nak buat lagu mana? Hak degil dah, hak tidak degil pun nak buat lagu mana? Kita kena minta dia bertaubat. Itu kena suruh dia bertaubat. Tak boleh tengok saja gitu, lok gitu, tak boleh. Itu caranya. Dan siapa dia hak nak buat benda ni? Kerajaan pihak pemerintah yang kena buat lagu ni. Kalau dia tidak buat lagu ni, dosa. Dosa. Dan kita, kalau orang-orang di bawah jagaan kita, kalau hak kita boleh suruh dia, paksa dia, maka kita suruh dia bertaubat. Gitulah setakat mana dalam kuasa kita, bidang kuasa kita. Tetapi secara keseluruhannya yang betul-betul berkuasa ialah pemerintah. Mereka lah berkewajipan untuk meminta bertaubat ini. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, semua boleh katakan hak minta bertaubat ini kena atas kerajaan, bukan individu, tidak. Pihak berkuasa. Al-mu'anidin maknanya orang kerah kepala. Kerah kepala dia tahu dah Islam betul, tak sih semacam. Tak sih semacam nak buat lagu dia semacam. Gitu mu'anidin ni. Kalau orang kafir hak asal, dia kerah kepala dia lagu mana pun tak apa hak tu. Tak apa, tak ada masalah, ikut dia lah. Hak ni mu'anidin di sini maksudnya orang sudah Islam dan lepas tu murtad, kerah kepala. Bahah. Ini cara-cara dia yang disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab tu. Dia bukan sekadar suruh bertaubat gitu saja. Dah. Maknanya gap dia masalah dia. Kalau masalah dia tak puas hati dengan gap dia. Apakah kekeliruan dia terhadap Islam yang menyebabkan jadi tak puas hati tu? Maknanya kita counselling lah, kita kata counselling dulu. Dia gitu. Ataupun kalau patut bahah. Hujah dia belah mana? Hujah. Bahah selama mana nak bahah. Lepas tu kalau dia kerah kepala juga, kerah kepala tak sedih, dia tahu dah betul, tak sedih punya. Itu mu'anidin. Satu lagi al-murtaddin, orang-orang yang murtad. Hak murtad ni banyak macam. Hak murtad ni boleh jadi dia tak tahu hujah, tak tahu apa. Ada dari segi faedah duniawi, kebenaran, keduniaan, begitu saja. Kerana terpedaya dengan kawan-kawan, dengan masyarakat, kerana terpedaya dengan wang ringgit misalnya, kerana terpedaya dengan perempuan misalnya, maka dia jadi murtad, katakanlah. Wal'iyadzubillah. Maka nak buat lagu mana? Kena istitabah lah. Tu lah maksud sini. Kena minta dia bertaubat. Dan sebelum bertaubat tu kena royak dia ke dia dulu. Apa dia? Kemuskilan dia tu. Wa qitalihim. Dan bab memerangi mereka. Mana kalau sampai ke satu peringkat mereka ini merupakan satu kumpulan, kena perangi. Kena perangi mereka. Tak boleh lek. Tak boleh lek. Kena perangi. Tak boleh lek. Bukan satu kumpulan, satu golongan saja. Mana-manalah. Hak mana? Hak murtad ataupun sesat ni. Ataupun yang berkait dengan orang Islam dulu. Walaupun kemudiannya dia tidak mengaku, dia kata dia tidak Islam. Maknanya tidak termasuk dalam kes murtad lah. Tidak lagu tu pun, kalau asal dia Islam, pemerintah sepatutnya pegang dan bertindak. Jangan lek gitu saja. Kalau tidak, dia akan jadi bahayalah. Manusia ni bukan semuanya cerdik. Kadang-kadang dia ikut-ikut begitu je. Dengan cara melepaskan lagu tadi, dengan cara dia tidak mengaku Islam, maka sebagai kebebasan beragama lah, atas dasar tu dia pegang hak tu, ikut dia lah nak buat lagu mana. Maka boleh jadi orang akan pilih jalan tu pula, cara lagu tu pula, untuk menyelamatkan diri dia daripada hukuman. Dengan sebab itu kerajaan, pemerintah kena bertindak juga ke mana-mana. Tak boleh. Asalkan dia tu mana asal, pada asalnya orang Islam, keturunan Islam, gitu.
Wa ithmu man asyraka, ada juga ithmu, ada juga ithmi. Kalau kita baca ithmu bermakna kita baca kitabun istitabatul mu'anidin, gitulah. Dan kalau kita baca ithmi bermakna kita baca tadi kitabus titabati. Mana istitabati itu jadi mudhafun ilaih, dan ithmi ini pun lagu itulah juga dengan ada waw lah. Dengan ada waw di situ. Sebab itu dalam kitab kita ni dia ada tepi itu dia tulis wa ithmi. Kalau ada waw tu maknanya waw tu waw ataf lah. Gitu. Ada dosa orang yang syirik, dosa orang yang melakukan syirik. Hukumannya dalam dunia dan akhirat. Hukumannya dalam dunia dan akhirat. Orang yang melakukan syirik dalam dunia dan di akhirat. Dosa dia tu setara mana? Besarnya sinilah dalam bab ni lah kita nak tahu. Sama ada syirik tu daripada dulu lagi, daripada awal lagi dia syiriknya, keturunan dia lagi, ataupun setelah dia Islam jadi murtad, dia masuk agama lain jadi syirik. Itu pun bagaimana dosa dia. Itu nak cerita. Dan hukumannya dalam dunia dan di akhirat. Itu nak tahu dalam bab ni. Allah SWT berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar satu kezaliman yang sangat besar. Jangan kita kata syirik itu tidak zalim. Hak zalim ni bunuh orang saja. Hak zalim ni harta orang saja. Hak zalim ni buat nyaya ke orang saja, tipu orang saja. Tidak. Hak zalim ni syirik tu hak paling besar. Kezaliman yang paling besar. Dengan sebab itu, kalau kita nak menghapuskan syirik, berarti kita nak menghapuskan kezaliman. Kita nak menghapuskan kezaliman sebenarnya. Zalim lagu mana? Ialah asal makna zulm itu dari segi bahasanya, dalam hasyiah ni pun dia ada sebut, iaitu seseorang itu letak sesuatu tak kena pada tempat dia. Itulah makna kezaliman. Serupa juga dengan orang hak syirik ni. Hak sepatutnya dia sembah tu Tuhan saja, sembah Allah saja. Dia sembah hak lain juga. Itu tak kena letak dah tu. Tak kena letak lah. Zalim lah tu. Apa lagi? Zalim. Buat nyaya kepada diri sendiri, memperbodohkan diri sendiri. Memperbodohkan keturunan dia, zuriat dia, anak-beranak dia, habis jadi bodoh. Dengan sebab kezaliman itu. Semuanya melakukan kezaliman. Jadi kita, sebab dalam konsep Islam ni, zalim ni lebih luas lagi. Asas dia ni tadi lah, tak kena letak. Sepatutnya letak sini, tidak letak situ. Bukan zalim terhadap sesama manusia saja, zalim terhadap Tuhan. Apa zalim lah? Sepatutnya kita sembah Allah SWT saja. Ni sembah lain juga. Sepatutnya kita dah tahu dah, Allah SWT ni lah yang berikan segala-galanya kepada kita. Apa pula kita terima kasih kepada orang lain pula? Hak tak ada kena-mengena tu, tak kena lah tu. Itu zalim terhadap Allah, tidak bagi haknya sebagaimana yang sepatutnya. Zalim lah tu. Inilah kelebihan Islamnya. Dia mengajarkan zalim tu bukan satu bentuk saja, bukan dalam bentuk kebendaan saja. Banyak bentuk dia, luas dia. Di antaranya hak paling besar sekali, dalam keadaan tidak sedar, dalam keadaan orang tu nampak molek, dia kata dia tidak berpenyakit, dia kata dia tidak ada masalah, sebenarnya ada penyakit besar dalam diri dia. Apabila ada syirik, tak lagi dah tu. Tak lagi dah. Kalau kaji-kaji puncanya hak situ hak paling besar sekali. Walaupun molek orang lain, serupa juga dengan orang-orang yang melakukan kezaliman lain. Tidak semestinya dalam semua perkara tu dia tak molek. Dalam perkara-perkara tertentu dia tak moleknya. Hak lain dengan anak-anak dia boleh jadi molek. Cara molek, sayang molek, mengasih sangat orangnya, penyayang sangat orangnya, tapi tak kena di lain. Serupa juga di sini. Boleh jadi dia molek dalam masyarakat, dalam anak-anak dia, tak kena dengan Tuhan. Islam mengajarkan biar kena semualah. Biar kena semua. Jangan menzalimi mana-mana pihak. Dan ini besar nak cerita dosa orang yang syirik dengan Allah ni, sehingga Allah SWT mengandaikan dalam Quran, kalau engkau tu maksudnya dituju kepada Nabi kita lah, Muhammad SAW, kalau engkau pun syirik, habis licin amalanmu, sia-sia saja. Dan engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Tu setara Nabi tu.
Maknanya orang yang banyak berjasa lah kepada Islam, katakanlah jadi syirik, habis, terhapus. Nabi SAW itu dia Islam kan asalnya. Ini diandaikan kalau dia jadi syirik, maknanya kalau dia jadi murtad, wal'iyadzubillah, Nabi SAW tak ada jadi lagu tu. Tapi kalau setara Nabi tu sudah banyak jasanya dalam Islam, hapus semua. Itu nak ayat besarnya dosa tu. Dosa murtad. Syirik lagu tu juga, sebab segala amalan banyak setara mana pun, molek setara mana pun pada zahirnya, ada kesan setara mana pun dalam dunia, hakikatnya tak ada, hapus, sia-sia. Nak kira dari segi pahala, dari segi apa, tak ada. Dan akan termasuk di antara orang-orang yang rugi, walaupun dalam dunia ni tak nampak rugi, tetapi akan berasalah rugi hak sebenarnya, hak terasa rugi sebenarnya di akhirat besok. Ini maknanya hukuman dalam dunia dan akhirat. Rugi dunia dan akhirat, sesok tu akan berasa benarlah ruginya, dan amalan sia-sia. Itu hukumannya. Dan hukuman dalam dunia mana-mana. Tu hukuman di akhirat. Tak nampak tu hukuman dalam dunia. Tak nampak. Hukuman dalam dunia ni hapus sia-sia amalan. Sia-sia amalan tu hukuman dah lah tu. Penatnya menyembah tu pekong kau gapo-gapo kau. Penat juga tu. Setengah-setengah tu dengan cara-cara berjalan setengah-setengah tepat tu kan. Buat apa ni, ketik dia tu ataupun rumah ibadat dia atas bukit tu. Naik tu pula macam-macam cara pula Ada dengan ngakaknya naik, ada dengan naik dengan lutut saja, ada macam-macam naik. Sampai berdarah-darah lah. Setuju apa? Nak dapat keredaan Tuhan lah kira-kiranya. Sia-sia saja, penat saja. Itu hukuman dalam dunia dah lah. Akibat daripada tidak terima Islam, syirik ni, maka kita tengok dalam agama-agama lain kan pelik-pelik kan? Kan? Duduk buat. Misalnya sepuluh orang Hindu dengan tai pusam dia tu, seksa tubuh tu. Hukuman lah tu. Dalam dunia lah tu. Hukuman. Lepas tu hak mana orang Kristian ke apa? Kalau hak betul lah, ikut cara dia, hak betul lah, hak paling molek di sisi dia, tak menikah lah, jadi sepa padri tu, jadi sepa nas dia tu, tak menikah. Hak tu paling molek. Hukuman dalam dunia lah tu. Apa dia suruh lagu tu? Tak ada mengecapi apa ni nikmat dunia. Apa dia suruh? Hak perempuan tu pun jadi susah. Siapa dia suruh? Hukuman dalam dunia dah lah tu. Itu akibat apa? Akibat syirik lah. Kalau Islam tak ada lagu tu. Tak ada semua tu. Sia-sia. Hukuman dalam dunia. Lepas tu kerana syirik juga. Banyak lagi lah benda-benda lain. Boleh berlaku. Hukuman tu kita boleh tengok dalam dunia. Siapa yang buat jadi lagu tu, dia jadi tak nampak hak logik tu sesuai dengan manusia, tak nampak. Jadi duduk memperbodohkan diri sendiri, menyeksa diri sendiri. Itulah hukuman dalam dunia. Di akhirat esok memanglah hak tu. Berapa tidak zalimnya kalau kita perhati. Ini semua kenapa? Kerana agama syirik lah. Ia jadi orang lagu tu. Cuma kalau tak ada agama, tak ada lah orang yang jadi terseksa. Susah lagu tu. Ini kerana agama. Sebab itulah jadi sia-sia amalan. Sebab itulah kata zalim, besar zalim. Berbayarkan, cuba bayarkan tak? Nak ceritanya orang-orang Hindu, orang-orang yang agama Jain, orang panggil agama Jain. Agama Jain lagi kuat lagi. Siapa jadi sepuluh doktor tu, pakar ni, penutup ni, penutup hidung ni, takut-takut masuk. Debu-debu binatang-binatang kuman-kuman ni takut masuk. Kalau masuk mampulah kuman tu, nyayalah ke dia. Gitu mah. Lepas tu ikan tak boleh makan, daging semua daging tak boleh makan, semua tak boleh, semua tak boleh. Ayam tak boleh. Semua tak boleh. Hindu lagu tu juga. Tapi Hindu ni banyak macam lah. Ada sebahagian besar Hindu. Kalau Hindu paling utara India ni misalnya, memang lagu tu tak makan. Sehingga kalau kita sebut, kita tengok, kita makan pun nak mutah, marah. Kalau orang sebelah kita, sebelah lembu tak ada jadi masalah. Sebelah lembu perang boleh jadi perang. Orang tak ada surat beranak, lembu ada surat beranak. Surat mati kena pergi report. Orang tak payah. Tengok. Ini sebab apa? Sebab syirik lah. Tak zalim ke? Tak nyaya ke orang? Rendah. Asfala safilin jadi manusia. Kenapa? Kerana syirik.
Itulah yang katakan zalim. Nampak tu? Besar benar zalim tu. Banyak manusia tak makan. Dia serupa kita juga asalnya, seleranya. Tapi tak agama, jadi tak makan habis semua. Kalau nak kira, tak dadak mati kula kan. Anda pernah duduk di India. Lama mana duduk tengok. Tak patut mati kula kan. Orang dia. Sebab apa? Tanah subur. Binatang banyak. Burung-burung Allah banyak. Tapi dah tak makan. Kemula kan mati pun dah harap syurga lah. Tak apalah mati kerana ikut agama. Apa dia suruh lah tu? Ini kenapa? Kerana syirik lah. Tak ada lain. Tidak kau buat nyaya orang tu. Zalim orang panggil. Zalim lah tu. Sebab itulah dalam Quran kata syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Tapi orang tak nampak. Dia nampak bunuh orang tu. Dia tak tahu hak ni pengajaran lagu ni mari mana. Mari mana. Lepas tu kita tengok dalam agama-agama lain semua ada masalah berlaku. Kalau agama Yahudi, agama kebangsaan, agama dia lah. Dia saja hak masuk syurga. Dia saja hak molek. Bangsa lain semua hina berlaku. Hamba abdi berlaku. Apa molek kalau lagu tu? Molek kalau lagu tu. Siapa kita tengok agama hak kemudian ni pun. Agama hak kemudian ni pun. Jenis puak juga, jenis kepuakan. Macam Sikh, agama Sikh. Sama-sama dia ya. Boleh nikah, boleh ke. Ada pun Islam tidak lagu tu. Seluruh dunia, mana-mana bangsa pun boleh. Mana-mana bangsa pun boleh. Dia tidak ikat seseorang tu dengan ikatan-ikatan yang tidak pernah sabar. Tak ada buat nyaya kepada orang. Ni nyaya. Banyaklah hak nyaya. Banyak benar nyaya. Lepas tu kalau kita tengoklah hak ni kita baca dalam bab agama lah. Berbanding dengan agama, kita boleh tengok agama-agama lain di mana hak kita kata zalim. Nyaya, buat nyaya kepada manusia. Banyak benar. Banyak benar. Dan baru kita nampak Islam ni setara mana. Lepas tu dia marilah hadis ni. Dia kata bila tu ayat ni sahabat-sahabat berasa susah hati lah. Lagu mana orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Banyak hak kita buat tak kena ni. Nyada manusia salah silap dia. Hak itulah maksud zalim hak sahabat fahamnya. Kalau tidak buat zalim kat orang, buat zalim ke diri sendiri. Buat zalim ke diri sendiri. Zalim ke diri sendiri itu lagu mana? Hak Nabi SAW kata lah. Hak kamu ada mata, kena bui hak mata. Kamu ada bini, kamu kena bui hak dia. Kamu ada gini-gini, kamu kena bui. Itulah hak dia. Tak bui hak tu zalim. Zalim lah. Gak nyada bila benda hak lagu tu. Hak tu sahabat susah hati tu. Sehingga mereka katakan siapa di antara kita yang tidak mencampur adukkan iman mereka, imannya dengan kezalimannya ada. Kalau tidak buat nyaya kat orang, buat nyaya ke diri sendiri. Tak kena, tak betul jalan diri sendiri. Nabi SAW kata bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, tidakkah kamu dengar tak perhati hak Luqman kata, yang Allah SWT sebutkan kata-kata Luqman kepada anak dia, di antara nasihat dia kepada anak dia. Dia kata inna syirka la zulmun azim. Gitu. Syirik tu maknanya orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Apa kalau mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, lagu mana? Adakah beriman? Tak lah. Tak beriman lah. Tapi faham lagu mana kita nak faham? Ini makna beriman, beriman juga. Tapi ada mencampur aduk dengan syirik. Adakah iman ini boleh duduk sekali dengan syirik? Tauhid ni boleh duduk sekali dengan syirik? Seseolahnya hak lagu ni boleh ada tu. Memang ada, tapi itu tidak dikira. Bahkan dalam Quran disebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidak beriman kebanyakan manusia ni dengan Allah melainkan dalam keadaan syirik. Beriman, dia dakwa lah, dia kata dia beriman, dia kata dia Islam, tapi sebenarnya dalam keadaan syirik. Lagu mana tidak syirik? Banyak benar lah. Orang Islam sekarang ni pun terlibat. Orang Islam sekarang ni pun terlibat. Orang jadi pahaman murjiah ke apa tu kan? Mana di setengah-setengah negeri, macam di Indonesia, di India, walaupun tidak ramai, walaupun tidak semua orang Islam, tapi setengah-setengah dia kata tak apa, orang Islam nikah dengan orang kafir pun, duduk serumah pun tak apa. Bini agama lain, untuk lelaki agama lain, tak apa. Untuk lelaki Islam ataupun bini Islam, tak apa. Syirik lah tu. Lepas tu berlakon kalau sembah tak berlakon tak apa. Ucapan kufur tak apa.
Mungkin tidak maksud hati, syirik lah tu. Lepas tu alhamdulillah tempat kita ni tidak nyata benda tu, alhamdulillah terpelihara juga. Tempat-tempat lain kak, kalau kita pergi kak, Islam, dia kata Islam, duk sembah kubur, duk sembah kubur. Hak Nabi SAW ajarnya kepada dia, suruh minta doa kau orang dalam kubur tu, biar Tuhan ampunkan dia. Ni tak pergi minta, nak anak pergi kubur tu, letak dahi di buka pintu kubur, letak dahi. Ada pula orang jaga, jadi pos-pos kami ada orang jaga kubur tu, dia panggil mujawir, ada jaga kubur tu, tu bui air pula, air tu minum sikit tak apa dah, lebih pada air Zam-Zam. Syirik lah tu. Nazar ke apa pergi kubur tu, minta apa-apa dengan kubur tu, cleaning kubur tu, ambil air tu tak mata, ambil berkat. Syirik lah tu. Lepas tu kalau nak buat apa-apa untuk bomo apa semua tu, dia kata kena mari ayam putih, kambing kau gitu gini, pala tu mari kita. Yalah tu. Yalah, pala tak boleh ambil. Dia nak ke dia? Dia pun tidak makan. Dia nak beri kau lain, syirik lah tu. Banyak syirik ni, banyak syirik. Ini bahaya. Lagu ni tak boleh. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Tu ayat seterusnya. Orang-orang yang lagu ni, mereka lah yang mendapat ketenangan, keamanan. Hak ni lah hak beriman sebenar. Mereka lah yang mendapat petunjuk. Hak campur aduk sana ni tidak beriman lah, tidak aman dan tidak muhtadun lah. Lagu tu lah kesimpulannya. Walaupun dia kata dia Islam, Ramal lah lagu tu, dakwa Islam tetapi tidak serupa dengan hak Islam tuntut, hak dia buat. Banyak lah. Boleh dikatakan ajaran-ajaran sesat ni lagu tu dia ada kebanyakannya ada. Pula bukan minta tolong dengan Tuhan, minta tolong dengan ahli pula. Tidak syirik tu. Syirik dia pun mengaku Islam juga. Sebenarnya tidak Islam tu orang panggil ajaran sesat. Ajaran sesat hakikatnya tidak Islam, kafir dah lah ajaran sesat tu. Tetapi apa yang panggil sesat tu? Sebab asalnya dia Islam dan dia dakwa Islam. Ajaran dia tu tidak Islam, ajaran dia. Hak ni lagu ni. Beriman tapi dalam keadaan syirik. Apakah Islam? Apakah mukmin? Tidak mukmin. Tidak beriman. Hak lagu tu. Lepas tu dia marilah hadis lagi. Akbarul kabair, hak paling besarnya iaitu syirik dengan Allah. Deraka kepada dua ibu bapa dan syahadatuz zur. Ini tiga perkara. Pada hakikatnya tiga perkara ni dia dekat. Dalam Quran pun ada sebut dua ni, mana sekali sebut, banyak kali sebut sekali ni, menunjukkan besar. Dan dari segi makna dia pun lebih kurang dekat juga. Allah SWT banyak kan bagi kepada kita macam-macam segala-galanya daripada dia lah. Kalau di kalangan manusia hak paling dekat dengan kita, hak paling banyak berbudi, buat baik kepada kita siapa? Dua ibu bapa lah. Hak tu pun kita ingkar, kita tolak. Kita tidak terima kasih kepada dia. Kita kata orang lain pula hak bui kita je. Lagu mana? Ini makna menafikan ihsan, kebaikan orang yang jelas nyata. Kalau di kalangan manusia ibu bapa, hak tu dia tolak. Allah SWT katakanlah tak dapat. Hak manusia ni pun ada juga orang tolak lagu. Sebab tu dosa besar. Dia ada persamaan. Ada persamaan. Dari segi Allah banyak bagi segala-galanya kepada kita. Ibu bapa pun lagu tu juga. Tapi kita tidak terima kasih, bahkan kita deraka pula pada dia. Itu ada kesamaan dia. Syahadatuz zur pun begitu juga. Sepatutnya kita bersaksi. Allah tu, tentang Allah tu. Tiba-tiba kita syirik.
kita tidak bersaksi hak tu. Saksi tak betul. Dia ada kaitan juga tu. Saksi tak betul. Begitu juga orang yang bersaksi tak betul tu seseolahnya dia tidak yakin Allah ni ada. Allah duduk tengok dia, duduk menyaksikan dia. Dia ada persamaan tu. Ada kesamaan dia. Sebab tu dia letak sekali sini. Kalau orang tu ada Tuhan, percaya kepada Tuhan sendiri, dia tak berani nak saksi tak betul tu. Dan kalau dia sudah terdidik bersaksi dengan cara yang betul, akui sungguh Allah sebagai Tuhan dia, Muhammad tu sebagai Rasulullah, macam mana dia akan bersaksi dusta pula dalam perkara yang lain? Sedangkan dia sudah bersaksi. Apa makna saksi? Bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, bahawa Muhammad itu Rasulullah. Apa makna? Sebab tu dia ada rapat tu kaitan dia tu. Nabi SAW kata hak ni siapa tak berhenti. Dalam riwayat hak tu, dalam hak yang pertama dia kata 3 kali. Hak yang kedua ni qaul zur, terus duduk kata gitu sehingga kami kata, alangkah baiknya, aduhai kiranya Nabi SAW diam saja. Bapanya? Boleh jadi Nabi SAW kita kata, dan dia nak kata panjang banyak kali, ada maksud dia lah tu. Kalau 10 kali pun sahabat kesian nak tengok kepada Rasulullah. Nampak berat dia tu. Dan kita sudah faham dah maksud dia tu. Jadi waktu dia kata kalaulah Nabi diam lah. Satu. Yang keduanya, apabila Nabi SAW kata banyak kali lagu tu, dia macam doa lah juga. Artinya kalau kita langgar kemudian, besar akibat dia tu. Besar tu. Sebab Nabi SAW sudah kata sampai gitu sekali, habis nafas dia kata, kita nak buat pula. Mana dia tak kena benar lah tu lagu tu. Seterusnya dalam riwayat yang seterusnya dia kata al-yaminul ghamus. Tadi sumpah palsu, syahadatul zur, yamin ini pun lagu tu juga. Cuma tadi kesaksian, saksi. Hak ni sumpah palsu. Sumpah palsu ni sumpah asam ada dia ghamus, yakni yang menenggelamkan, yang melemaskan. Lemah lagu mana? Lemah dia dalam neraka seksa lah hukuman dia. Sumpah dia ni akan menyebabkan dia akan lemas, akan datang, akan diselam dalam neraka nanti. Gapo dia? Sumpah palsu. Dia bersumpah tu dengan maksud nak dapat harta orang Islam, nak ambil, nak faham harta orang. Tu maksud dia nya. Padahal dia tidak betul. Ini pasal apa ni? Pasal bercanggah juga dengan kesaksian. Mengaku Allah tu, mengaku Nabi tu, dia bercanggah juga. Jadi kalau main-main boleh bersumpah ni, maknanya dia tidak faham molek tu, mengucap tu, dia tidak faham molek tu. Hendaknya mana di sini, iaitu syirik dengan Allah tu. Tu dosa besar tu. Sebut dalam hadis ni. Kemudian riwayat daripada Ibnu Mas'ud, ada seorang tanya, wahai Rasulullah, adakah tu hakika kesalahan kita buat semasa jahiliah? Tu hakika. Nabi SAW kata, kalau orang tu masuk Islam, lepas tu dia molek Islam dia, tak kira dah semasa jahiliah. Tak kira dah. Sebab dalam hadis yang lain disebutkan al-Islam yahdimu ma qablahu, ataupun yajubu ma qablahu, menggugurkan, menghapuskan hak sebelumnya. Bahkan dalam Quran pun ada sebut, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, kalau mereka berhenti daripada kekufuran itu dan masuk Islam, akan diampunkan hak dulu-dulu, akan diampunkan. Sudah ada dalam Quran pun, supalah. Hak ni pun supa. Tetapi orang yang buat tak molek dalam Islam, akan diambil hak dulu dan hak kemudian, akan dikira hak dulu dan hak kemudian. Buat tak baik dalam Islam tu lagu mana? Sinilah setengah ulama mengatakan dia murtad. Selepas dia Islam, dia murtad. Itu makna buat tak baik dalam Islam. Kalau lagu tu dikira hak dulu, semasa dia murtad tu, lepas tu katakanlah dia masuk Islam pula, dikira hak dulu. Hak dulu dan hak kemudian. Hak kemudian tu maknanya setelah dia Islam, orang Islam kalau dia buat salah kan, dikira kan dosa dia tu. Tapi kalau kafir betul dulu, hak memang dia buat dosa lah. Bagi kita dosa, tak apa tu, dimaafkan. Tapi kalau orang tu murtad, ni hukuman dia, dikira hak dulu dah hak kemudian. Hak semasa murtad tu pun kira juga. Itu nak ayatnya besar, dosa murtad itu. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, ini tidak kena mengena dengan murtad di sini.
man asa'a fil Islam ni tidak ada kena mengena dengan murtad kata mereka, tetapi ini berkenaan dengan orang munafik. Orang yang tidak buat maulid dalam Islam ni masuk Islam tu tidak maulid, yakni dia munafik, ada nifak dalam hati dia. Maka Tuhan kira belaka, tak jadi apa Islam. Hak dulu, hak kemudian. Hak dulu sebelum dia Islam kira juga kesalahan dia. Hak selepas dia Islam pun sebab tidak ada makna Islam tu, sebab dia munafik, kira juga tu. Itu makna ukhidha bil awal wal akhir dan man asa'a fil Islam. Adapun Imam Abu Hanifah, dalam Hasyiah ni pun dia ada sebut, dalam Hasyiah ni dia ada sebut, iaitu dia kata kalau orang murtad lepas tu dia masuk Islam, hak semasa murtad dia tak kira, Tuhan hapuskan juga, sebab dia kira kafir pada masa tu. Dia kira kafir pada masa tu, tak kira dia tu, dosa dia akan dihapuskan juga. Dan kalau hak dia tak semaya apa semua dulu, tak payah semaya, tak payah qada. Tapi bagi orang lain yang pegang di antaranya dengan hadis ini, asas dia kata dikira hak dulu tu bukan dosa saja, amalan hak dia tinggal semasa dia murtad tu kena buat. Kalau bila dia masuk Islam pula, mana dia tinggal puasa dulu, dia tinggal sembahyang, bila dia masuk Islam pula kena qada. Gitu. Itu beza dia. Imam Abu Hanifah tidak. Dia kata bila orang tu murtad dia jadi kafir. Bila jadi kafir, kalau katakanlah dia Islam semula, dia masuk Islam semula dan dia masuk Islam molek, itu makna ahsana fil Islam. Tak kira lah ahsana fil Islam tu daripada mula-mula kafir lepas tu Islam, ataupun daripada Islam lepas tu kafir lepas tu Islam pula, tak kira lah. Yang pentingnya Islam dia tu molek. Apabila molek, tak kira dah hak semasa kafir. Yang ni tak payah qada ke apa, tak payah, dan tidak dikira kalau dia melakukan dosa apa pada masa tak kira. Gitu. Ini nak ceritanya kelebihan kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam dengan cara yang betul. Kalau pun murtad sekalipun, kalau dia balik kepada Islam, tak kira dah hak dulu, kira start semula. Gitu. Babu hukmil murtaddi wal murtaddati. Ini bab hukum murtad dan murtaddah. Tak apalah, kita tak usah pergi lagi situ. Kita tengok asal ni nombor 11 kalau dalam kitab kita ni, nombor 11 adalah Hasyiah nombor 11. Man ahsana fil Islam bi an yastamirra alayhi wa yatruk al ma'asi lam yu'akhar bima amila fil jahiliyah. Ni kalau orang dulu dia semasa jahiliyah dia kafir, lepas tu masuk Islam, tak kira. Hak dia buat tak molek dulu semasa jahiliyah tu tak kira. Allah SWT berfirman, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Tadilah ma qad salaf tu hak dulu tu, kekufuran dia, maksiat dia ke apa, termasuk dalam ma qad salaf belaka. Yang ni kalau dia berzina, kalau dia minum arak, kalau dia gapo pun tak kira. Bahkan dia dalam hadis-hadis yang lain disebutkan sebagai kanak-kanak yang baru lahir, yang ni tak ada dosa sikit abuk, tak ada dosa sikit abuk. Itu kelebihan masuk Islam. Kalau orang tu dia kafir belah mana-mana pun, bila masuk Islam dia jadi bersih. Tidak seperti agama Kristian, orang yang tak ada dosa pun kotor, dalam kotor. Itu konsep dia tu, beza daripada kita. Muncullah Nabi Isa tu, anak Tuhan tu, mengorbankan nyawa dia, maka manusia ni jadi bersih. Kalau tidak, tak tertebus dosa manusia tu. Dosa manusia tu sama dia dosa Adam lah. Apa-apa ya pak kita. Memang tak masuk akal lah cara tu. Itu cara dia. Tetap ada unsur zalim tu. Orang lain yang buat zalim, orang lain yang kena. Tetap ada unsur tu. Lepas tu dia kata sini, wabihi istadalla Abu Hanifah. Sinilah Abu Hanifah pegangnya, man ahsana fil Islam rahimahullahu ta'ala ala anna al-murtad. Dia kata kalau orang murtad itu idza aslama, bila dia Islam, dia tidak kena qada ke apa mana-mana dia buat dulu. Dia pegang. Dan dia pun masuk dalam hak tu juga, yang ni hak kafir itu juga. Ini menggalakkan mana orang kalau dia murtad pun dia masuk Islam pun. Tapi setengah-setengah tu dia akan berasa berat. Dia akan berasa berat kalau kena qada, lawan mana dia murtadnya. Lawan mana? Katakanlah 10 tahun nak qada sembahyang 10 tahun, 20 tahun, parakkan dah. Lepas tu puasa pula. Kalau puasa tu
Kalau mengikut mazhab kata kalau setahun ke setahun tu, kalau lepas tu kan tidak qada, kena ganda pula. Kena fidyah, kena gapo pula. Gak? Oh, banyak benar lah. Boleh jadi ini menghalang. Jadi kita bagi jalan yang mudah kepada orang. Mengikut cara Imam Abu Hanifah ni tak apa. Asal masuk Islam, masuk molek. Masuk molek. Itulah. Nampaknya kita kena sekat tu dulu mana. Ni insya-Allah kita sambung esok lah. Allahu a'lam.